Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, video kali ini adalah video berkenaan pembelajaran manahij al-ulum al-islamiyah di sanatil khamisah untuk tingkatan 5, mengikut muqarrar silibus kurikulum bersepadu dini, dan insya-Allah kita akan bersama Ustaz Faizul Azmi menghuraikan tajuk-tajuk yang berada di dalam manahij al-ulum al-islamiyah dalam bahagian pertama, iaitu ilmu al-mantiq, ilmu mantiq insya-Allah. Dan kita telah mendapat keizinan daripada beliau untuk menguploadkan video beliau ini di dalam channel Hafiz Az-Zikr. Alhamdulillah, untuk tetapan pelajar, semoga mendapat manfaat daripada video ini, dan sebaiknya pelajar dinasihatkan mendengar video, menonton video ini dengan menyemak sendiri, dengan menyemak sendiri kitab, buku teks yang dibekalkan kepada pelajar, kerana mungkin ada gambar ataupun visual dalam video ini yang mungkin tidak jelas, dan itu akan diselesaikan dengan buku yang ada pada pelajar, dan buatlah catatan dan kemudian hafal, kerana ilmu ini juga adalah salah satu ilmu alat yang penting buat kalian. Sekian, dipersilakan mendengar dan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung pengajian mantik kita dalam Ad-Darsu Al-Salis dalam bab tanaqud. Pengajian yang ketiga berkenaan dengan tanaqud. Okey, tanaqud ini adalah salah satu daripada istidlal mubashir. Istidlal mubashir, istidlal ada dua, istidlal mubashir dengan istidlal ghairul mubashir. Okey, istidlal mubashir termasuk tanaqud akas. Okey, itu lah. Okey, tanaqud ini kenapa dinamakan sebagai istilah mubashir? Kerana dia tidak memerlukan kepada dua muqaddimah dan melahirkan natijah. Dia hanya istilah yang berdasarkan kepada satu qadiyah sahaja, iaitu satu muqaddimah sahaja. Jadi sebab itu dinamakan sebagai istilah mubashir. Okey, kita lihat definisi tanaqud. Tanaqud ya subutu syai'i wa salbuhu, iaitu mensabitkan sesuatu, mengiyakan sesuatu dan menafikannya. Okey, segi istilah ikhtalafu qadiyataini bil ijabi ma'a sidqi ihdahuma wa kizbi ukhra, iaitu perbezaan di antara dua qadiyah dengan positif ma'asidqin, iaitu berserta dengan benar salah satu daripada kedua-dua qadiyah tadi, wa kizbil ukhra, dan yang satu lagi adalah dusta, iaitu pun tidak benar. Okay, senang saya tanaqud ni. Tanaqud qad yakunu fi qadiyah hamliyah wa qadiyah syartiyah. Okey, tanaqud ni boleh berlaku pada qadiyah hamliyah dan juga boleh berlaku pada qadiyah syartiyah. Maksudnya aplikasi tanaqud itu kita boleh apply kepada qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah yang kita pelajari pada darsul awal dan juga darsul tsani. Okey, penjelasan di sini al-ikhtilaful qadiyatain bermaksud kharaja ikhtilaf mufradain, iaitu terkeluar daripada berlaku perbezaan daripada sudut mufrad, zaid dengan la zaid. Yang kedua, ma'asidati ihdahuma wa kizbi ukhra, iaitu berserta dengan benar salah satu daripadanya dan satu lagi dusta. La budda an ihda qadiyati sadiqah wal ukhra kazib. Okey, mestilah salah satu qadiyah itu benar dan salah satu lagi adalah dusta. Okey, misal qadiyah zaid katibun. Jadi nakid dia adalah zaid laisa bikatibin. Nakidnya adalah zaid
bukan penulis. Okey, tanaqudun khulufu qadiyataini fi kaifi wa sidqun wahidin amrun kufi. Okey, dia hanya perbezaan daripada sudut kaif. Saya jelaskan bahawa kaif ini adalah ijab dan salam, positif dan negatif. Okey. Jadi okey, seterusnya kita masuk ke dalam syurut tanaqud. Okey, syarat untuk menghasilkan tanaqud adalah syarat yang mesti dipenuhi bagi min ittihad qadiyatain fihima, berlaku persamaan dari sudut dua qadiyah tersebut, iaitu tusamma ainal manatiqah bi wahdatit tanaqud. Okey, dinamakan sebagai ulama-ulama mantik bi wahdatit tanaqud, iaitu kesatuan di sudut tanaqud. Pertama, mestilah wahdatul maudhu'. Dia mesti satu maudhu', satu subjek. Seperti Zaidun qa'imun, maka laik dia Zaid laisa biqa'imin. Okey, itu perkataan Zaid tersebut mesti maudhu' yang sama pada kedua-dua qadiyah. Okey, hadza tanaqud sahih li ittihadil maudhu'. Okey. Kemudian kita tengok misal yang salah pula, Zaidun qa'imun naqiduha Umarun laisa biqa'imin. Di sini tanaqud ini salah kerana tidak ada kesatuan daripada sudut maudhu' yang berbeza, Zaid dan juga Umar. Wahdatul mahmud Zaid alim naqiduha Zaid laisa bi'alim. Okey, hadza tanaqud sahih ittihad mahmul. Dan mahmul dan maudhu' mesti sama, dan alim dengan alim. Jadi ada huruf laisa di situ, maka di situlah dinamakan sebagai tanaqud. Okey, yang mana kita tahu mestilah Zaid tersebut, kalau dia alim maka benar. Sekiranya dia tidak alim maka benar kepada tanaqud dia, iaitu qadiyah yang kedua. Itu yang dimasukkan dengan salah satu mesti benar. Okey, yang contoh yang salah, Zaid alim naqiduha laisa Zaid laisa bifasiqin. Zaid alim, maka lawannya Zaid bukan orang yang fasik. Ini alim dan fasik ini mahmul yang berbeza, maka dia adalah contoh yang salah. Okey, wahdatul zaman, contoh zaman. Dia mesti ada persamaan dari sudut masa. Zakaria shaimun yaum al-yaum. Zakaria dia berpuasa pada hari ini. Maka lawan dia Zakaria laisa bisaimin yaum, pada hari ini. Okey, maka perkataan al-yaum itu kita masukkan pada kedua-dua tanaqud tadi, ataupun dua-dua qadiyah yang kita ingin jadikan sebagai tanaqud dia. Okey, kemudian wahdatul zaman dah, wahdatul makan dan persamaan daripada sudut tempat. Yusuf jalis fil masjid naqiduha Yusuf laisa bijalis fil masjid. Hadza tanaqud sahih li ittihadil makan. Jadi persamaan daripada sudut tempat. Kalau contoh yang salah, Yusuf jalis fil masjid naqiduha Yusuf laisa bijalis fis suq. Jadi satu qadiyah masjid dan satu qadiyah lagi di pasar. Okey, jadi maka tanaqud ini salah kerana tidak ada persatuan persamaan daripada sudut tempat makannya. Wahdatul idhafah, Khalid abun li Ibrahim. Khalid ini ayah bagi Ibrahim, maka naqidah Khalid laisa aban li Ibrahim. Jadi idhafah yang sama. Begitu juga ittihad idhafah, Khalid abu li Ibrahim naqiduha Khalid laisa aban li Muhammad. Ini berlaku tanaqud sebab tidak berlaku wahdatul idhafah. Itu penisbahan, penyandaran. Wahdatul syarat, Muhammad najihun in ijtahada. Muhammad seorang yang berjaya sekiranya dia berusaha, maka lawannya Muhammad laisa binajihin in ijtahada. Muhammad bukan seorang yang berjaya sekiranya dia orang yang berusaha. Hadza tanaqud sahih li ittihad syarat. Jadi tanaqud ini sahih kerana benar, kerana sah, kerana dia bersatu daripada sudut syarat, ini persamaan. Itu contoh yang salah. Muhammad najihun ijtahada naqiduha Muhammad laysa binajihin in lam yajtahid. Hadza tanaqud qada' li ilmi ittihad fi wahdatul syurut. Okey, wahdatul quwah wal fi'al. Okey, wahdatul quwah ni maksudnya quwah dia belum jadi lagi, fi'al dia dah jadi dah. Ini beza dia, bil quwah atau bil fi'li. Contoh kalau pelajar, kita kata pelajar
seorang guru bil quwah, maksudnya dia akan jadi guru nanti pada masa akan datang. Okey. Zaid alim bil quwah, maka lahir Zaid laisa bi alim bil quwah. Tanaqud sahih li ittihad al quwah. Kerana kedua-dua statement yang kita katakan tadi adanya quwah. Zaid alim bil quwah naqiduha Zaid laisa bi alim bil fi'l. Misal tanaqud qata' li alim. Okey, ini contoh bagi yang salah lah. Wahdatul kull wal juz'i, dia juga mempunyai persamaan daripada sudut kull dan juga juz'u. Contoh kita kata al-Malaysia mumattirun ba'daha. Malaysia ini dihujani sebahagiannya. Maka lawan dia, nakid dia, Malaysia laisa bimumattir ba'daha. Mana Malaysia ini bukan dituruni hujan sebahagiannya. Ini adalah tanaqud yang sahih. Begitu juga contoh bagi yang salah. Okey, itu pembahasan Darsus Salis masuk ke dalam ayat sesuatu. Allah Taala a'lam. Dan insya-Allah kita akan sambung berkenaan dengan ahkam tanaqud. Okey, jadi ahkam tanaqud qadhiyah hamliyah, kita akan tengok aplikasi tanaqud dalam qadhiyah hamliyah. Okay, jadi kita tengok di situ ada carta al-aslu iaitu qadhiyah yang asal, an-naqid iaitu qadhiyah yang merupakan naqid kepada qadhiyah yang asal tadi. Yang pertama, apabila qadhiyah hamliyah itu kuliah mujabah, seperti contoh kullu tullabi najihun, setiap pelajar adalah mereka yang berjaya, maka naqid bagi qadhiyah kuliah mujabah itu adalah juz'iyah salibah. Seperti mana kita dah tahu bahawasanya perbezaan daripada sudut kaif. Laisa ba'du tullabi najihin, iaitu bukanlah sebahagian pelajar itu mereka yang berjaya. Manakala tanaqud bagi kuliah salibah yang kedua, maka lawannya adalah juz'iyah mujabah. La ahada minat tullabi najihun, tidak seseorang pun daripada pelajar itu orang yang berjaya, maka nakidnya itu adalah juz'iyah mujabah, iaitu ba'du tullabi najihun, sebahagian pelajar itu adalah orang yang berjaya. Bagi tanaqud yang ketiga adalah syakhsiyah mujabah. Zaid najihun, Zaid seorang yang berjaya, manakala lawannya adalah syakhsiyah salibah, laisa Zaid najihan. Kemudian contoh yang keempat adalah mumalah mujabah. Tullabu najihun, pelajar yang berjaya. Pelajar adalah orang yang berjaya. Kemudian nakidnya adalah muhmalah salibah, iaitu tullab laisa najihin, iaitu pelajar bukanlah daripada mereka yang berjaya. Jadi di sini kita tengok pembahagian tersebut, maka kita juga melihat naqid bagi qadhiyah hamliyah bagi setiap qadhiyah tersebut, bahagian-bahagian daripada kuliah mujabah, kuliah salibah, syakhsiyah mujabah dan muhmalah. Moga dengan kita boleh aplikasikan kepada contoh-contoh yang lain. Okey. Kemudian kita tengok pula aplikasi tanaqud dalam qadhiyah syartiyah muttasilah. Okey, qadhiyah muttasilah al-aslu dan juga naqidnya. Okey, tengok carta di atas. Nombor 1, kuliah mujabah, iaitu naqidnya adalah juz'iyah salibah. Okey, kullama in kanat syamsu tali'atan fan-naharu mawjud. Apabila matahari terbit, maka siang pun wujud. Maka naqidnya adalah qad la yakunu in kanat syamsu tali'atan fan-naharu mawjud. Boleh jadi tidak berlaku sekiranya matahari terbit maka siang pun wujud. Itu adalah naqid bagi kuliah mujabah. Manakala yang kedua adalah kuliah salibah. Laisa battah in kana hadha fakihah kana mauzan. Tidak sekali-kali sekiranya ini adalah apple maka ia adalah pisang. Jika kita tanaqudkan dia, naqid dia adalah juz'iyah mujabah. Qad la yakunu in kana hadha fakihah kana mauzan.
Sekiranya tidak, sekali-kali tidak terjadi apabila sesuatu itu apple, maka dia adalah mouse, pisang. Okey, kemudian makhsusah mujabah termasuk di dalam qadah syartiyah muttasilah. In jaa Muhammadan al-yawm akramahu, sekiranya Zaid datang, maka aku akan muliakan dia. Okey, in jaa Muhammad yaum la akramahu, sekiranya Muhammad datang, maka aku tidak akan memuliakannya. Maka yang keempat adalah mujabah, muhmalah mujabah. In ji'tani akramtuka, sekiranya kamu datang, aku akan muliakan kamu. Maka nakirnya adalah kuliah salibah. Laisa batta in ji'tani akramtuka, tidak sekali-kali sekiranya engkau datang, maka aku akan muliakan kamu. Yang terakhir adalah mumalah salibah. Laisa in kana hadza amilan kana amilan. Dan bukanlah semestinya apabila seorang itu pekerja, maka dia orang yang beramanah. Maka lawannya adalah kuliah mujabah. Kullama kana hadza amilan kana aminan. Sekiranya seseorang itu pekerja, maka dia seorang yang beramanah. Okey, begitulah aplikasi tanakut. Okey, ini kita sambung pada niat contoh latihan ku ni. Okey, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.